1.1 Pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara akan dikaji oleh sejarawan. Sejarawan merupakan ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka seperti dalam bentuk buku, monograf, atau makalah. Dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab yaitu sajarotun yang berarti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salah sila, riwayat keturunan dan asal-usul. Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai asal-usul atau keturunan dan salah sila. Dan peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah riwayat tertambu. Dan juga kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terlalu. Dalam bahasa Inggris, sejarah ialah history. History berarti cerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, historia yang berarti penyelidikan. 1.2 Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Pada pandangan Herodotus, sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Herodotus juga ialah sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah atau historia yang bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa silam maupun sezaman. Karena yang terkenal ialah sejarah perang Parsi. Karena ini ditulis berdasarkan kajiannya terhadap peristiwa yang benar berlaku. Pada pandangan Hitchcock pula ialah sejarah ialah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Karena yang terkenal ialah what is history. Pada pandangan Ibnu Khaldun pula ialah sejarah membicarakan tentang masyarakat, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Karena yang terkenal ialah Mukadimah. Mukadimah mengandungi 6 bab yang menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermula zaman primitif hingga kehidupan bandar. Pada pandangan Kokaikim pula, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Kokaikim ialah antara sejarawan tempatan yang tersohor yang mengkaji sejarah Malaysia. Yang terakhir Muhammad Yusuf Ibrahim. Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Muhammad Yusuf Ibrahim ialah sejarawan tempatan yang mengkaji tentang ilmu dan disiplin sejarah. Karena yang terkenal ialah sejarawan dan persejarahan Melayu, tradisi dan transformasi. 1.3 Masa silam dan ruang dalam sejarah. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi juga merujuk kepada rentetan peristiwa yang telah berlaku secara teratur, mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membagikan penulisan mereka kepada tema tertentu, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibagikan kepada beberapa tempo masa. Contohnya, era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar, dan kemerdekaan negara. 1.4 Sumber sejarah. Sumber sejarah dibagikan kepada 2, yaitu sumber prima dan sumber sekunder. Sumber yang pertama ialah sumber prima. Sumber prima ialah sumber yang belum diolah atau diterbitkan dan juga bersifat asli dan belum ditafsir. Contohnya, fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, file rasmi jabatan, surat pribadi, dan juga diari. Sumber yang kedua ialah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Bahannya juga ialah tersebar kepada umum. Contohnya, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia, dan risalah. Fak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian, dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca, dan logam. Penemuan artefak wong Cinggangsa di kampung Pencumar Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Pencing ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masehi, yaitu bersamaan dengan perluasan kerajaan Funan. Bukan artefak merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota, dan struktur binaan. Penemuan candi lembah bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dan Kedah. Ensiklopedia merupakan satu daripada sumber sekunder.
Bahan yang terkandung dalam Encyclopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contoh, The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah model awal arsitektur laut, dan tumbuh-tumbuhan. 1.5. Penyelidikan dalam sejarah. 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan yaitu kaedah bertulis, kaedah lisan, dan kaedah arkeologi. Kaedah yang pertama ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah kajian terhadap suatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading, dan daun lontar. Kaedah bertulis boleh dilihat pada catatan harian seseorang, file kerajaan, dan catatan pengembaraan. Terdapat 5 proses kaedah bertulis. Yang pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh, atau institusi. Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Yang terakhir ialah menganalisis. Kaedah yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah lisan ialah proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk temu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Lisan. Tahap yang pertama ialah persediaan, yaitu menentukan tokoh, menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual dan memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tahap yang kedua ialah rakaman temu bual, yaitu membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji terutama dengan meneliti sumber bertulis dahulu dan meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Tahap yang terakhir ialah memproses rakaman, yaitu membuat senarai dan menyalin atau menyentik rakaman, menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis dan menyimpan rakaman dengan baik. Yang terakhir ialah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ialah kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau ekskavasi ialah fosil, tembikar, bahan logam, dan binaan daripada batu. Aktiviti gali cari di tempat penemuan. 1. Perancangan kit sebelum kerja ekskavasi, setiap petak diberikan nombor rujukan. Yang kedua, menandakan kawasan berdasarkan pelan. Yang ketiga, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Kerja-kerja di mahmal arkeologi. 1. Pemunggahan. 2. Pembersihan. Yang ketiga ialah pekatalogan. Dan terakhir ialah penganalisis. 1.6. Tafsiran dalam sejarah. Tafsiran dalam sejarah berarti menerangkan atau mengolah sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Mengapakah wujudnya perbezaan tafsiran dalam sejarah? Yang pertama, perbedaan sumber yang berbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, dan tujuan penulisan. Kepentingan tafsiran dalam sejarah ialah menggerakkan kita menggunakan berbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti hukum. Seterusnya, mendorong kita berpikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa. Dan yang terakhir, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. 1.7 Kepentingan mempelajari sejarah. Sejarah mampu memberikan kefahaman tentang masyarakat, negara, dan dunia kepada kita. Kepentingan mempelajari sejarah yang pertama ialah mengenal asal-usul, dan yang kedua mengambil iktibar, yang ketiga memupuk patriotisme, yang keempat memupukkan perpaduan, yang kelima membangunkan negara dan bangsa, dan yang terakhir mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita berupaya mendidik generasi akan datang mencintai negara, bersifat empati di samping meneruskan kegemilangan tamadun bangsa Malaysia.